Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini apa yang aku nak sampaikan, aku boleh kongsikan sedikit mana kita boleh macam faham sedikit demi sedikit, satu demi satu. Sebab cara aku ni cara macam mungkin tak sama macam orang yang lebih faham, lebih menghayati dan menghafal. Aku ni sebab terlampau sangat ini masuk. Jadi aku boleh membaca dan aku ambil mana yang aku perlu, dan aku tak suka nak mencatas siapa-siapa. Bagi aku sebenarnya niat untuk faham. Dan siapa bila mereka mula menyesatkan ataupun mula untuk menipu di dalam kebenaran di atas dosa pun ada. Ni sikap manusia. Ni halus. Halus ni dalam. Dalam ni payah. Payah ni macam kau selam, kau nak tahu dalam ni, lautan dalam. Payah. Manusia bermain dalam halus untuk membutakan sesuatu ni terlampau dalam. Dan kadang-kadang yang mereka masukkan tu dilihat kebenaran. So ada mungkin ada setengah faham bila Jadi kita nak faham bagaimana, macam mana kita nak tahu pengenalan, macam kita nak gunakan akal ni, semua ni faham. Jangan jadi orang sekat hati habis. Sat hidup tengoklah. Siapa yang mengajar dalam bab tu bertanggungjawab. Satu kali pengaruh, satu kali orang ikut dan satu kali terjebak dan merosakkan rumah tangga orang. Sesiapa yang sampaikan akidah ini bertanggungjawablah di atas dosa-dosa itu. Jangan menganggap dosa-dosa itu mereka boleh tebus dengan duit dan derma. Jangan jadikan perkara-perkara itu sama seperti mereka-mereka yang membawa agama-agama yang lain selain daripada Islam. Begitu cerita dia. Begitu cerita dia. Takut nanti dah sama, jom kita bunuh orang, kita boleh tebus bayar. Tak boleh. Jom kita bunuh orang, ada doa boleh baca, tahun depan boleh habis. Jangan risau. Tak boleh. Kita kena faham peringkat-peringkat dosa, pahala yang mereka sendiri yang tahu. Penyesalan, taubat, segala-galanya mereka tahu. Allah tahu, mereka tahu. Begini cerita dia. Simple, pening lah. So kita try satu. Contoh, manusia kata bahtera. Biasa bahtera. Apa bahtera ni? Bahtera. Bahtera. Ataupun kalau kita dalam bahasa Melayu ni akan ada dua. Akan sebut i, bahtera. Ada seorang bahtera. Bahtera. Jadi tak nak persoalkan ni. Itu hanya ungkapan yang dalam. Terjemah dia apa? Kapal. Okey, kapal. Kalau cakap kapal. Okey, kapal. Orang tu dah terlintas tahu kapal ada atas air. Boleh terbayar jenis-jenis macam-macam kapal. Jadi manusia tahu kapal. Kenal kapal. Faham kapal. Manusia menciptakan kapal. Semua nama kapal. Semua kan ada berada di atas air. Ada juga kapal yang terbang. Apa? Kapal terbang. Kapal juga. Kapal. Tapi dia boleh sebut tak bahtera yang terbang? Bahtera duduk di mana? Bahtera. Kita nak dudukkan sesuaikan keadaan bahtera ni kat mana? Faham tak? Bila dah jumpa yang betul-betul sudut, nak meletakkan sudut tu yang betul. Jadi bahtera ni boleh panggil, bahtera yang terbang. Tak boleh kan? Tapi kapal juga, faham tak? Dia kapal juga. Bukan capal. Bukan capal. Capal ni dia boleh baca doa, tahun depan boleh insaf, boleh ni. Tak, itu mungkin betul. Tapi step kedua dan ketiga dan keempat yang betul macam ni lah. Mereka tidak faham, jadi mereka melakukan apa yang mereka dengar. Faham tak? Pening. Mereka pening. Korang pening. Jadi mereka dengar. Mereka dengar. Jadi mereka melakukan. Sebab apa? Datang daripada seseorang yang mengatakan begitu menggunakan
apa yang mereka pandukan. Pengetahuan dalaman apa diletakkan. Contoh, kita letak bahtera. Bahtera kapal besar. Dipanggil kapal besar. Boleh kalau kapal besar, kapal terbang. Kapal terbang, dia besar juga. Boleh kita letakkan, kita panggil kapal terbang tu bahtera. Oh, bahtera sedang terbang. Jadi bahtera kedudukan di mana? Di laut. Tapi menggunakan perkataan kapal. Jadi ada perbezaan tau. Sebab ni. Sebab tu kita, bila kita baca Al-Quran, kita tahu ada orang akan gunakan macam apa aku dah dibela. Itu cakap terlampau banyak. Jadi bila setiap orang ada macam orang yang baca Al-Quran ni, dia ada ilmu. Contoh, itu tajwid lagi satu tu. Kalau lupa nak sebut macam mana cakap aku pun tak tahulah kalau dia jumpa huruf ayat ni bertemu alif, kan ada kan, dia ada sebut-sebutan dia, terjemahan dia kan, dia ada kefahaman dia sebetulnya. Tapi meletakkan perawi ni kan, macam contoh perawi apa, perawi hadis ke apa tak tahu, tapi ayat tu diletakkan bagaimana kedudukan. Jadi bila letak bahtera orang akan tahu kapal yang besar. Untuk meletakkan kapal besar ni, boleh meletakkan dia jadi kapal yang di laut ke ataupun kapal yang terbang. Tapi dia bermakna bahtera kapal besar. Tetap bila jumpa kedudukan dia itu, sebenarnya dia berada di mana? Kedudukan dia di situ. Tak boleh diletakkan pada kapal terbang. Tapi bila imagine kapal, orang tahu kapal duduk atas air. Orang takkan imagine kapal ni boleh terbang. Tapi perkataan kapal ni telah digunakan satu kenderaan yang dicipta oleh manusia boleh terbang. Dia menggunakan perkataan kapal. Kapal ni dia maksudnya muatan yang penuh, yang boleh meletakkan segala-galanya. Manusia boleh naik dengan muatan yang penuh. Faham? Bukan muatan yang kecil. Kalau kecil tu boleh panggil sampan. Tapi tak boleh panggil kapal. Dia kena panggil sampan. Boleh panggil kapal sampan. Tapi kedudukan dia di mana? Tempat yang sama. Sebab tu ilmu ni dia luas, tapi kena faham tepat punya sudut. Faham? So bahtera ni kapal yang besar. Okey. Dulu kita panggil bahtera Nabi Nuh, bermaksud kapal yang besar. Kita boleh imagine tak kapal besar tu Nabi Nuh buat kapal terbang? Wallahu a'lam. So yang kedua, kita tahu bejana. Bejana ni apa? Bejana orang cakap mengambil bejana daripada kisah Nabi. Astagfirullah. Okay. Tak mahu gangguan. Biasa budak kan. Jadi bencana ni bencana ni, kalau kita tahu dalam kisah Nabi Yusuf dengan Bunyamin, betul tak? Nabi Yusuf, Bunyamin, maknanya dia nak tahan Bunyamin tu, dia letakkan satu bejana. Siapa tu bejana? Bila bejana sebut cawan. Dia sebenarnya bekas minuman ataupun dipanggil bekas minuman yang menyerupai seperti balang. Faham tak balang? Jadi ada bekas minuman ni dia balang. Orang cakap cawan pun macam cawan. Jadi penglihatan, melihat, pengetahuan, memahami sudut yang tepat. Ini ilmu. Okey. Semua orang tak tahu kan. Kita nak belajar kan ilmu kefahaman sudut tepat sebutan segala-galanya. Betul. Dan ada lagi yang sebut bening. Bening tu bening. Siapa tahu bening? Bening ni sebenarnya, kalau orang cakap kan, kisah Nabi melihat bening. Bening ni apa? Bening ni jernih. Benda yang jernih.
Kenapa ditunjukkan tak tahu? Ini pernah dipanggil perkataan bening, jernih, bening, jernih, bening, jernih. Jadi ada lagi. Bening, jernih. Jernih duduk keadaan di mana? Air. Kita boleh tahu kalau kita nak faham tepat lagi, jernih ni air. Air yang jernih, air yang keruh. Sebab situ paling kita boleh dapat sudut yang tepat untuk mengetahui kefahaman jernih. Jernih bagaimana? Jadi mereka gunakan air laut ke atau apa-apa, mereka beritahu. Okey, yang jernih begini boleh melihat. Air yang keruh, air yang kotor. Mana dia keruh, dia bukan jernih. Menggunakan air. Begitu. Sudut fahaman ni terlampau dalam sangat. Okey. So, satu lagi. Dikatakan pengembala. Pengembala kibas. Sebenarnya bukan pengembala biri-biri. Pengembala kibas. Lambat ni. Siapa yang aku dah lupa, tapi kita simple sebenarnya biri-biri kambing di negeri Arab ataupun dipanggil kibas. Okey, kibas. So banyak lagi. Okey. Mereka nak faham mukjizat. Apa sebut mukjizat? Kitab Wahyu semua sebut mukjizat. Tanya mukjizat apa? Mukjizat ni salah. Mukjizat sebenarnya adalah perkara kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang dikurniakan kepada Allah kepada nabi-nabi. Kejadian luar biasa yang manusia tidak pernah lihat, manusia tak pernah tengok, dan perkara itu dapat dilihatkan. Itulah mukjizat. Mukjizat tidak boleh datang daripada ilham dan dituliskan. Mesti melalui satu bukti. Bukti-bukti yang jelas dan dilihatkan. Sebenarnya dalam Islam ni pun banyak telah dijelaskan dan diperlihatkan. Namun mereka tidak mahu dan mereka bertukar fakta dan segala-galanya. Namun sudut seperti mana kita tahu, tauhid dah sebenarnya, ilmu tauhid ni kalau kita tidak selewengkan, tidak mengubah dia akan datang daripada asas. Seperti mana benda ni kedudukan mutiara di dalam kulit kerang. Mutiara tak keluar, macam itulah. Dia bukan ibarat macam itulah. So banyak. Dan wahyu ni kalau kita tahu mukjizat wahyu. Mukjizat dengan wahyu ni tak sama. Sebab kita tahu mukjizat ni dia macam inilah perkara-perkara luar biasa yang ada yang dikurniakan kepada Nabi. Wahyu tu tak sama seperti mukjizat. Mukjizat ni itu mana kurniaan Allah, kelebihan pada Nabi. Wahyu itu apa? Petunjuk atau ajaran yang diturunkan kepada Nabi-Nabi. Faham? Maknanya wahyu tu bila datang dia ada petunjuk untuk dijelaskan, untuk mereka faham. Biasanya ada pada Nabi. Itu wahyu. Faham? Tapi bagaimana ada satu kitab, kononnya kitab wahyu, menceritakan mukjizat. Wahyu mukjizat tak sama. Mana mereka itu cakap dia kena kembali memahami, memfahami dan mengetahui. Simple. Apa yang mereka sampaikan, apa mereka lihat, apa yang mereka tahu. Jangan sampai besok orang tanya apa benda. Ini apa benda? Ini apa benda? Macam belakang aku ni ada bunga. Bunga, apa yang kau tahu pasal bunga? Dia buka kitab wahyu. Sebab apa? Bila kita tahu sudut yang dalam tu, kita dah tahu dah. Mereka ini sedang berpura-pura, mereka ini sedang berdusta, mereka ini sedang menipu. Sebab tu mereka sanggup mengagungkan benda yang tipu di dalam lakonan. Dalam keadaan sakit bertemu, lalu disembuhkan dengan sebut terus pudar. Mana buktinya? Bukti itu boleh dilihat daripada kelas lakonan budak-budak umur 10 tahun yang sedang dilakonkan di dalam satu pentas yang boleh menyerupai seperti mana mereka lakonkan. Adakah itu yang boleh dikatakan sebagai satu mukjizat besar daripada Allah turun kepada mereka? Buktikan perkara itu lebih jelas. Tak boleh. Dan kenapa mereka terlampau banyak fokus pasal minta mengikut, mereka diikut? Kerana mereka ni jauh daripada kotak untuk mengetahui Allah.
Serius. Bagaimana dia tahu main gitar? Dia orang semua tahu main gitar. Dia grand cerita pasal Tuhan. Betul. Sudut tu, dalaman dia faham apa. Dia sedang nyanyikan lagu Allah, Allah, Tuhan, Tuhan, Allah, Allah, Tuhan, Tuhan. Faham tak? So mereka tu buat gini, ambil video, suruh dia main, pegang. Main je. Sebab tu masa tu bagi dia tengok, sebab dia sebut nama Tuhan. Biar dia faham. Dia faham, baru dia tahu. Sekarang kau dah faham kan? Kau sedang perlihatkan ke? Kau sedang dizahirkan. Begitulah. Kau sedang dizahirkan dan kau mencari aku. Praktis. Suruh orang praktis. Dia main. Pada orang yang biasa menggunakan muzik untuk mengenal Tuhan. Ya, kau mencari aku. Okey, begitulah cerita dia. Kau sedang menzahirkan bagaimana kau mengenali aku. Faham. Okey. Bila dia bermain, dia mencari Tuhan, dia tahu dan dia ada ilham. Memang dah fokus dia dengan Tuhan. Jadi dia mencari tu. Jadi apa yang dia faham pada muzik dia tu, dia main. Gening. Tuhan, aku perlukan kau. Tuhan, aku sayangkan kau. Tuhan, aku perlukan kau. Jangan pergi dari aku. Tuhan. So dia tengok. Tuhan tanya, apakah engkau beriman padaku? Kau main dia. Tuhan, aku sayang pada engkau, Tuhan. Tuhan tu, tak faham Okey. Kau mencari aku. Apakah iman? Tunjukkanlah iman kau pada aku. Anggap sedang disoal sambil bermain tu. Tuhan sedang bersoal. Aku sedang mencari engkau. Tunjukkan kau iman kau. Aku sedang bermain. Aku sedang memuji engkau. Bagaimana engkau tahu aku? Buat persoalan. Ni pengenalan. Ni untuk pada mereka-mereka lah yang aku boleh diorang bagi faham lagi lah. Susah pun ni. Pening kepala ni. Jadi bila dia bermain, buktikan keimanan dan mujizat engkau yang boleh melihatkan dan meyakinkan manusia dalam keadaan nyata yang benar. Lagi benar dalam kebenaran yang bentuk beriman. Adakah iman itu sanggup kau menggadai-gadaikan dengan caranya menipu ataupun menunjuk kebesaran bahawasanya engkau ada berkuasa di atas satu nama? Tak boleh. Mana? Benda itu boleh dilakonkan. Kau buktikan aku sesuatu perkara yang boleh menjadikan lebih baik. Mungkin ada orang boleh mencipta. Dia satu kelebihan. Ya, itu satu kelebihan. Tapi kelebihan tu ditunjukkan dengan cara yang betul, cara yang benar. Faham? So, abang tanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni dia ke negeri Madyan. Kawasan yang bernama Aikah. Itu penduduk Aikah ni dia ada kena-mengena dengan kaum Nabi Syuaib. Itu Nabi Syuaib lah. Aku nak cerita tu Nabi Syuaib. So tengok Wahai kaumku, bagaimana kalau aku tunjukkan bukti yang nyata daripada Tuhanku? Sesungguhnya Allah tidak memilihku menjadi Nabi. Aku tidak akan melakukan sesuatu perkara yang aku sendiri melarang kamu melakukannya. Aku ingin kamu semua mendapat kebaikan. Allah sahajalah yang memberi taufik dan hidayah kepada kamu. Kepada Allah lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya. Kaum Nabi Syuaib enggan menerima seruan Nabi mereka. Nabi Syuaib sungguh kecewa dengan sikap kaumnya itu. Wahai Syuaib,
Kalau bukan kerana kaum keluargamu ada bersama kami, tentulah kami telah melontarkanmu dengan batu hingga mati. Sesungguhnya engkau tidak mempunyai kekuatan untuk menentang kami, kata kaum Nabi Syuaib dengan megah. Wahai kaumku, mengapa kamu bersikap begitu? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah sehingga kamu melupakannya dan meninggalkan perintahnya? Ingatlah, sesungguhnya Tuhanku amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Apabila mereka tidak ada hujah lagi untuk berbahas pada Nabi Syuaib, mereka pun membuat sesuatu tindakan terakhir. Jadi kita nak gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.